Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pada petang ini pada 14 bulan Jun 2021 ni, tazkirah nikah lepas zuhur ni, tajuknya berprasangka baik kepada orang lain lah. Saya guna buku ni lah, buku fiqh ikhtilaf. Terbalik apa dah, fiqh ikhtilaf Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi sangka baik pada orang lain ni akhlak paling asas lah, yang penting dari kita bergaul sesama manusia. Kita kena sangka baik pada orang lain, dan kita kena buang kaca hitam. Mata nampak macam pakai spek mata hitam, nampak walai gelap lah. Jadi kita kena buang hak benda-benda hak boleh nampak buruk amalan orang lain dan sikap-sikap orang lain. Dan kita kena sangka baik. Bukan bermakna kita membenarkan kesalahan dia, tapi kita takwil mungkin dia silap ke sebagainya, dan kita tidak anggap terlalu besar kesalahan sahabat-sahabat kita, anak beradik kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, wara-wara kita, supaya kita ni lebih sangka baik. Akhlak dan pandangan seorang Muslim tidak boleh didasarkan pada prinsip memuji diri sendiri. Nak sangka baik ni nombor satu sekali kita kena buat perasaan puji diri sendiri dulu. Dan nampak besar kesalahan orang lain. Allah melarang kita menyucikan diri sendiri sebagaimana firman Allah SWT, wa'lam bikum iz ansha'akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu minat taqwa. Allah SWT dialah lebih tahu keadaan kamu. Sejak bila? Sejak ia ciptakan kamu dari tanah. Sejak mula manusia Tuhan buat ni daripada tanah, kita tahu dah unsur-unsur sifat perangai sebagainya Allah tahu dah. Kelebihan, kurang, lebih, semua Allah tahu. Dan semasa kamu berupa anak yang sedang melalui berbagai peringkat kejadian, daripada kecil benih tu sampai kau melalui berbagai peringkat boleh tubik daripada perut mak tu. Dan seterusnya memang rumit lah, memang sophisticated, memang canggih yang Allah SWT buat kita ni lah. Maka janganlah kamu puji diri kamu lah. Jadi kita jangan berasa kita ni hebat, besar diri, lebih baik daripada orang lain. Jadi kita jangan rasa kita lebih daripada orang lain, barulah kita rasa sangka baik kepada orang lain lah. Dialah sahaja yang lebih tahu akan orang yang bertakwa. Surah An-Najm ayat surah 3 ayat 32. Jadi bertakwa ni bukan zahir penampilan saja. Bahkan orang yang nampak zahir yang biasa saja dah, tapi Allah tahu hati bersih. Amalan dia walaupun kecil tapi besar di sisi Allah SWT kerana kebersihan hati dia. Jadi Allah marah ke orang Yahudi ni. Sebab apa? Salah satu sebabnya mereka kata kami adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Abna Allah dan anak-anak Allah dan para kekasihnya. Jadi orang Yahudi ni antara sikap dia ni sebenarnya sikap takabur, sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kita pun kalau Islam pun, kalau kita ni semata-mata kita ni atas dasar kita ni mentauhidkan Allah SWT lah. Dan kita kata kita ni mengatakan Allah SWT so, siapa ke kita ni tidak beramal dengan Islam sungguh, kita akan nampak hina lah, lemah juga di sisi Allah SWT. Kita jangan berasa diri lebih baik tanpa beramal dah. Firman Allah SWT, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yazakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang berbersihkan atau puji diri sendiri. Jadi seolah Allah SWT ni Nabi sendiri berasa pelik. Jenis perangai manusia hari ni berasa diri ni baik, puji diri sendiri jauh lebih baik daripada orang lain. Padahal mereka itu bukan hak manusia, bahkan Allah jualah yang berhak membersihkan sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Surah An-Nisa ayat surah keempat ayat 49. Jadi
nak puji-puji hak sungguh-sungguh tahu ni Allah SWT. Hak lain tu tak tahulah, tak tahu setara mana pun tak. Oleh sebab itu bahas di kalangan ulama nak kata Syahid Asad Al-Banna ke, nak kata apa, Syahid Ibrahim Libha ke dulu tak, masa peristiwa Mali ke. Ada. Jadi ada ulama bahas kata ni, ada kata dibenarkan secara zahir nah. Tapi apa-apa pun secara asasnya, kalau hak kata boleh pun kita kena kata moga-moga sebagai doa saja dah. Hakikatnya kita boleh kata nah, hak moleknya tak usah duk cepat-cepat sebut syahid dah. Walaupun hasad ban hak kita duk berasa comel dah mati dah. Tapi nak bunyinya hakikatnya hak tahu sungguhnya perangai manusia, hati perut dia, dan dia ni hakikatnya di akhirat nanti Allah redha atau tidak tu adalah Allah SWT dah. Kalau dia semata-mata dia dalam parti Islam ke, dalam jemaah Islam ke, ngaji pondok ke, rasa alim ke, tapi kalau Allah lebih tahu hati manusia dah, siapa setengah orang tu nampak je zahir je pakai jubah, pakai serban, tapi hati dia busuk ni, hati dia kotor dah. Oleh sebab itu kita jangan puji diri kita sendiri dah. Sepatutnya kita lagi ngaji, lagi rasa hina diri dan berasa orang lebih baik dah. Kita tahu kau banyak tapi amal dia kurang, rasa berdosa dah. Bahkan kalau kira keedah sebenarnya lagi buat amal, sahabat-sahabat Nabi dia dia jenis sahabat-sahabat Nabi ni dia lagi sedih nak, lagi kuat beramal, lagi kuat nangis rasa sedih kerana takut tidak diterima amalnya di sisi Allah SWT. Itu baru cara betul tak? Bukan berasa lain kat rekeh di hadapan Allah. Dia berasa dah, orang ni Allah tak sayang kita, dia Allah sayang, dan begitulah. Seorang mukmin seperti dikatakan oleh para salaf lebih keras mengadili diri sendiri dah. Lebih keras cek kesalahan diri sendiri berbandingkan nak mengadili penguasa yang zalim. Itu orang kata orang ni penguasa yang zalim nah, atau teman yang bakhil tak, teman yang kedekut tak, dia duk cara kau orang dah. Dia bukan nombor satu dah cara pasal kesalahan orang lain, tapi lebih utama dia cara kesalahan diri sendiri dah. Dia sentiasa tuduh diri sendiri, tak beri toleransi lah kepada diri sendiri, ataupun cari berbagai-bagai alasan untuk lepas diri dia dah. Kesalahan dia tak tahu agak minta maaf. Kalau orang kata ada tersilap ke apa, dah. Kalau dia kita ni pemimpin ke apa, tak cepat minta maaf. Maaflah rakyat tersilap gini tak. Dia belik kau ni, belik itu rakyat juga salah tak. Tak silap. Begitu juga kita sebagai pelajar, sebagai bapa, sebagai anak, sebagai ayah, mak pun. Jadi kita ni ada kadang-kadang jangan cepat salah ke anak, ke bapa, ke adik-beradik, ke orang lain dah. Kita kena salah diri kita sendiri dulu. Dah. Jadi kita ni sepatutnya sentiasa rasa kurang melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah suruh tu berasa banyak, memang tak buat. Dan hak hamba Allah SWT yang lain dah. Tu maksudnya kita hak adik-beradik, saing-saing, bapa, anak-anak kita dah. Jadi kita rasa kurang tu nak hak tu dah, baru kita boleh improve ataupun kita muhasabah, kita baiki dah. Tak berasa kita ni macam molek dah semain Jumaat sama ke, dan baca Quran sama ke, berasa kita ni Allah saya dah, ataupun kita ni darjat kita tinggi di sisi Allah tak silap gitu dah. Jadi kita sepatutnya buat pelbagai amal kebaikan dengan bersungguh-sungguh. Sambil kita fikir dalam hati perut kita kata aku takut Allah tak terima dah. Bila-bila buat amal tu Allah tak terima. Bukannya kita tak buat amal. Kita buat amal tu lagi kita takut tak terima dah. Kerana Allah SWT ni hanya terima amalan orang-orang yang betul-betul bertakwa dah. Adakah kita termasuk salah orang daripada mereka dah? Takwa ni dari hati perut dia, betul-betul ingat Tuhan, takut pada Allah SWT. Orang ni dah Allah terima dah. Kita tak tahulah belah mana dah. Nak mikir soal begitu dah. Sebab itu sentiasa kita ni kena cari alasan bagi kesalahan orang lain dah. Anak-beranak kita, anak kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, waris kita, jiran kita. Kalau ada salah ke apa, kita kena cari salah, cari alasan lah. Lah kalau lagi kita cari alasan, lah kita tak ada alasan lah.
terutama sekali lah kalau saudara-saudara kita yang mana orang yang kerja je nak berjuang di jalan Allah SWT dah. Jadi kalau dia pendakwah ke apa hak kecek banyak ni, lagi dakwah banyak, lagi kecek banyak, biasa lagi banyak salah dah. Lagi banyak salah. Jadi pasti dah lah. Ada tanya tak? Ada timbul isu tak? Imam Bukhari lah ni tak? Ataupun ulama hadis lah tak? Ada kata Syekh Nasruddin Albani tu tak? Ulama Syria lepas tu ke Jordan dah. Jadi dia ada apa kata tanaqudat dah. Ada pertentangan lah dalam kitab-kitab dia tu dah. Ada kata beribu dah. Tapi kupu-kupu 100 lebih dah. Lepas tu dia kata ni banyak salah dah. Sebenarnya ulama lagi banyak menulis, lagi banyak salah. Kira nulis banyak dah. Bahkan dia kata Ibn Hajar tak salah. Tidak. Sebenarnya Ibn Hajar ni ada ulama kata kalau tulis beribu muka surat boleh tulis dah. Pertentangan dia kitab ni kata lain, kitab ni kata lain. Pertentangan antara kitab-kitab dia. Kenapa begitu berlaku? Kerana keedah dia. Orang yang banyak bekerja, banyaklah salahnya. Orang duduk saja, tak banyak salah dah gitu lah tak. Jadi kita kena sentiasa sebagaimana orang-orang salah dulu. Lama zaman 300 tahun terawal lah, daripada zaman Nabi tu. Dia kecek gana. Aku cari alasan bagi kesalahan saudaraku hingga 70 alasan. Bak nak suruh betul saya ni tidak jadi kata uduh. Tak sangka buruk ni sampai 70 alasan cari dah. Kemudian aku katakan lagi mungkin dia ada alasan lain tidak aku tahu. Mungkin ada alasan lain dah. Oleh sebab itu kaedah ni. Kalau benda tu salah, kita royak benda tu salah. Tapi untuk hukum orang ni syirik ke, kafir ke, sesat ke, payah. Ni pasal benda ni banyaklah kalau nak takwil lah. Orang sembuh kubur ke apa payah tak. Tapi di segi kaedah ya, ia ada peringkat-peringkat lah. Orang buat besar kubur, ada dia mengagungkan kubur, ada yang siapa syirik, ada yang siapa haram saja tak. Ada siapa ya dimaafkan tak. Kan kita tahu dia sebagainya banyak peringkat dah. Antara cabai-cabai iman yang terbesar ni ialah bersangka baik pada Allah SWT dan manusia. Dan antara perkara iman yang besar, kesalahan besar lebat iman ni ialah sangka buruk pada Allah dan makhluk Allah lah, hamba Allah SWT. Jadi kita ni bukan sekadar manusia je sangka buruk tak boleh nak. Sangka buruk kepada Allah tak boleh juga. Kita duk sangka Allah ni tak sayang kita dah penyakit sama tak. Allah ni tak sayang kita tak. Penyakit sama lah, ujian lah, sesak miskin ke apa tak. Beli kau ni tak boleh nak beli kau ni tak. Ujian Covid dan sebagainya. Jangan berasa gitu, jangan sebut Allah tak sayang kita. Tapi kita boleh sebut istighfar tak apa, astaghfirullah apa kata dosaku. Tapi jangan sebut Allah tak sayang dah. Sebab tu cara kita seolah menyalahkan Allah SWT dah. Kita sangka buruk tu Cumanya kita istighfar, astaghfirullah banyak-banyak tu molek. Sebab istighfar ni dia boleh mengelak bala dan menurunkan rahmat sehingga kita boleh selamat daripada azab Allah SWT dan selamat daripada azab dunia, dan berkat rezeki pun dengan istighfar berkat rezeki pun dengan istighfar. Jika ada masalah, ulama-ulama duduk syarah lah cara kita nak kadang kita tak perlu doa ya Allah aku mintalah aku sihat daripada penyakit Covid ke, selamat daripada Covid lah. Ialah salah satu cara lah doa gitu direct dah. Tapi ada juga kita ni mohon hajat ni dengan sekadar istighfar saja dah. Asal Allah tahu dah kita hajat ke apa dah. Kita istighfar banyak-banyak tu sebagai salah satu cara sebagai minta hajat dah. Istighfar, astaghfirullahalazim. Itulah dah. Sangka buruk merupakan perangai jahat yang dikecam oleh Al-Quran dan Sunnah. Sangka buruk ni paling besar lah dosa dia dah. Dosa hati ni gitu dah, kita kena faham. Dosa hati ni zahir apa tak ada dosa, tak berzina, tak merokok, tak gocah orang tak. Tapi kadang-kadang dosa hati ni besarnya juga lah. Kadang besar lagi daripada dosa zahir dah. Oleh sebab itu kita nak baiki dulu lah. Jadi sebagai asasnya kita kena letakkan saudara kita, saudara se-Islam kita, anak beranak kita ni, asasnya kita kena kata mereka ni juru soleh. Bukan mereka jahat dulu tak, kita juru tak. Tapi anak beranak kita, saya kita,
tempat kerja kita dah. Semua tu mereka ni sebenarnya orang jujur baik dah. Dan kita cubalah sangka baik sedaya upaya, sangka baik dah. Dah tidak berprasangka kecuali baik saja dah. Dan kita kena anggap apa-apa yang dibuat oleh tempat kerja kita, anak-anak kita, orang kita, sepupu kita, adik-adik kita dah, mak pak kita, anak-anak kita tu asalnya dia ni nak baik dah. Walaupun pesi dia dah manusia ni ada salah silap, ada kelemahan. Dah, ada kelemahan. Tapi asalnya nak buat baik, tapi tersilap pesi dia. Dan kita jangan napuk salah tu besar nombor satu dah. Kita napuk niat tujuan asalnya nak baik tu nombor satu dah. Jadi kita menangkan kebaikan atas keburukan. Firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ism. Hei orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangka ni dah. Sangka-sangka ni. Kerana sungguhnya sebahagian daripada sangka ba'daz-zann, sebahagian sangka-sangka ni adalah dosa. Jadi sangka saja ni ada sangka baik, ada sangka buruk. Hak molek tu sangka lasu tu. Tak sada teka dia ni nak dia ni kali jahat ke kan agak. Surah Jurat ayat 49 ayat 12 kita tengok hujah dan bukti tu bukan sangka-sangka. Berdasarkan fakta bukannya berdasarkan sangka. Jadi ayat ni cerita pasal sangka buruk lah. Tidak boleh kita sangka buruk melainkan dengan bukti yang jelas nyata. Nabi SAW bersabda, iyyakum waz-zann fa inna az-zanna akdzabul hadits. Jauhilah sangka-sangka buruk ni. Kerana sangka buruk tu percakapan yang paling dusta. Sangka buruk ni dalam hati buruk kita kecek siapa dia? Bukan oleh kecek saja dah. Kita dalam hati kita kecek dengan kita sendiri pun. Tu pun adalah sangka dah. Gini apa buat gini mesti gini lah. Itulah hati kita kecek dengan diri kita sendiri. Jadilah satu sangka dan banyak ni sangka tu buruk dah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila kita dengar orang kita, anak-anak kita, saudara kita, tempat kerja kita dah. Dia dengar tentang keburukan saudara kita dengar tentang keburukan anak-anak kita, orang kita ni. Kita cuba sangka baik dah. Kita tak sangka kecuali kebaikan. Apa kita telefon je lorak dah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam bab berita dusta, berita karut ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laula in sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Qalu hadza ifkum mubin. Jadi sepatutnya semasa kamu dengar tuduhan buruk itu, orang-orang hak beriman lah, hak mengaku beriman, tak kira dia orang lelaki ke orang perempuan, dia kena taruh sangka baik kepada diri mereka sendiri. Apa yang panggil diri mereka sendiri? Sebabnya kita ni orang Islam, sama-sama Islam ni, walaupun tidak ada darah keturunan pun, sebenarnya kita ni adalah macam adik-beradik dah. Dan bukan macam adik-beradik, bahkan macam diri kita sendiri dah. Orang lain suka macam diri kita sendiri. Jadi kita ni jangan terasa kata tak berasa tu hadiah dah. Kena tuduh ke apa dah. Kita berasa kita dalam diri dia dah. Kita tak say sangka buruk. Kalau kita duduk pak dia gana dah. Kalau kita duduk pak dia gana dah. Dan kita kena kata pula, Allah SWT suruh kita ni kalau ada berita gapo hak tak mau tentang saudara kita kena cepat kata gini lah. Ini ialah tuduhan dusta yang nyata. Surah An-Nur surah 4 ayat 12. Kita nak ayat ni dulu dah. Bukan kita nak ayat jala dulu dah. Walaupun ada kemungkinan betul. Kaedah ni kita kena sangka baik dulu dah. Jadi betul lah. Jadi sangka buruk ni perbuatan yang hampir tidak dapat dihindari oleh seseorang. Kalau kira-kira kehidupan kita ni, kalau tambah-tambah berita WhatsApp atau apa banyak ni, jadi kita ni yalah kah gitu dulu dah. Tapi dalam hadis dhaif riwayat Tabrani, tapi dikuatkan oleh hadis sahih, ada dua orang sahabat melihat Rasulullah SAW sedang kecek dengan wanita di masjid pada waktu itikaf. Pada masa tu Nabi itikaf, masa tu Nabi kecek dengan otin dah. Tapi dua orang sahabat tu nampak Nabi kecek, lorak nak pergi pula dah. Nak langkah kaki cepat, nak pergi cepat-cepat. Tapi Nabi SAW kata dah,
Tunggu semata dah. Dia adalah Safiyah binti Huyai. Siapa dia Safiyah binti Huyai ni? Isteri Rasulullah SAW. Nabi royak awal-awal dah. Jadi kita ni walaupun ajaran Islam suruh sangka baik, tapi kita jangan buat satu perkara yang boleh mengundang sangka buruk. Jadi kita kena catah awal-awal supaya tidak berlaku sangka buruk. Ya, jangan kita timbul ke fitnah. Jangan kita kata tak boleh lah, ni mau kena sangka baik kau tak. Tapi kita ni buat perangai benda je boleh mendatangkan sangka buruk. Nabi SAW catah awal-awal royak ni bini dia, bini Nabi lah. Safiyah binti Huyai. Sahabat dah dijawab, kami tak sangka padamu kecuali yang baik Rasulullah. Mungkin Nabi cakap lah kami tak sangka buruk kewen hotel lain dah. Bukan gitu dah. Tapi sabda Nabi SAW, mafhumnya, sesungguhnya syaitan itu masuk ke dalam anak Adam melalui peredaran darah. Jadi syaitan ni cepat jalan dah. Darah di seluruh tubuh kita mengalir dah. Darah tak mengalir, nyakit lalu dah. Darah tak pergi kotak jam dah. Darah tak sampai molek. Tak apa tapi tak penuh. Jadi botok pala dah. Aliran darah tak sampai molek. Jadi sekak. Sakut. Macam-macam darah jantung dah. Penyakit jantung dah. Darah tinggi dah segala masalah. Pengaliran darah dah. Darah yang tidak lancar ni boleh ganggu dah. Jadi syaitan ni. Dia laju punya jalan dalam manusia ni macam jalan darah. Cepat dia dah. Maksud dia ni boleh menguasai tubuh kita dengan cepat lah. Sesungguhnya aku bimbang syaitan masuk keburukan ke dalam hati kamu berdua. Jadi Nabi lari catah awal-awal tu takut syaitan hasut. Memula syaitan tak hasut lagi. Tak sangka baik. Nabi cakap. Gewen hotel lain. Tapi dia gila lain baru syaitan kecek. Nabi gewen tak cerita ke orang lain. Cerita ke orang hak jenis sipir rahsia tak apa. Jenis hak jenis mulut uduh nak. Dia sebar kata pula tak. Sebar kata pula. Ini jadi masalah. Jadi seorang mukmin tu tak boleh ikut bisikan syaitan lah. Jadi terhadap orang Islam lain, kena sangka baik. Dia kena cari berbagai alasan dan jalan keluar daripada kesalahan yang anak beranak kita lakukan. Dan kita elok daripada memperbesar-besarkannya dah. Jadi Allah orang yang paling Allah murka ni, yang dimurkai Rasulullah SAW, dan yang paling jauh tempat duduk dia daripada Nabi SAW pada hari kiamat, orang yang jual kesalahan-kesalahan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Orang yang tak salah, sangka saja, duk gegak kata-kata, duk cerita benda yang fitnah lah dah. Apabila ada seorang Muslim melakukan satu amalan yang mengandungi satu kebenaran, jawab benda dan ada 20 keburukan, amalan tersebut mestilah ditafsirkan dengan kebaikan tersebut. Ni nak ceritanya kita kira jahat, so benda baik, benda betul, benda baik, benda betul, 20 benda karut, benda salah nah. Tapi kita kena elok juga biar jadi nampak hal baik tu dah. Jadi dengan cepat kita tuduh ke apa dah. Kalau tak temu kebaikan pun berok dulu lah. Mungkin lepas ni timbul kebaikan. Apalah betul lah kita kata ada satu penyair Arab dia kata dah. Ta'anna wa la ta'jal bilaumika sahiban la'alla lahu 'udhran wa anta taluma. Hati-hati dan janganlah terburu mencela saudaramu, siapa tahu ia punya alasan atas celaan itu dah. Agak apa jangan nak belorak lah. Jangan nak belorak. Kata wuduk agak apa. Takut dia ada alasan yang kita tak khabar dah. Antara perkara yang kita kena hindar juga ialah tuduhan terhadap niat dan hukuman atas sesuatu yang terdapat dalam hati. Yang kebenarannya hanyalah Allah tahu. Allah yang maha tahu segala sesuatu dah. Jadi kita jangan duk cara benda hak dalam hati. Benda bukan benda zahir dah. Mu ni tak ikhlas lah ada. Mu tu tak ada niat ikhlas ngaji dah. Nak cari dunia kau tak. Temu ni kaya ni nak nyombong ke apa dah. Kalau benda tidak zahir perbuatan, kita duk baca hati dia. Orang tak ikhlas, orang ni macam-macam dah. Liberal lah ke apa, dari segi zahir hati dia. Mungkin benda perbuatan zahir tak, perbuatan hati dia. Dalam hati dia ni pemikiran ke apa, liberal ke, intihadi ke apa.
Kita tak boleh berhujah dengan semata-mata dalam hati perut dia. Kita kena, hak ni yang salah, hak ni salah. Gini. Hak lebih daripada tu sebalik tu, mungkin liberal, mungkin yoga apa kau. Jangan nak korek lah. Mungkin salah faham dah. Mungkin salah faham. Tambah-tambah zaman dah ni, zaman campur gaul dah. Zaman internet mudah ke apa ni. Segala aliran pemikiran, cara mikir pelik-pelik tu boleh belajar di belakang dah. Dengan cepat menghukum. Jadi itulah tugas para pendakwah dan aktivis Islam dan semualah masyarakat Islam, dan dia berasa dia tu orang Islam, dia bertanggungjawab terhadap amar ma'ruf nahi munkar, supaya dia kena sangka baik dulu dah dalam usaha dia untuk menegakkan Islam dan berkorban di jalan Allah SWT. Jadi kalau kita berasa aneh dan pelik lah dan sesak dada, jika ada orang yang dikatakan ustaz ataupun pendakwah, da'i, pencetus ummah, tuduh saudaranya dengan tuduh khianat atau menjadi ejen pihak tertentu, ejen Freemason lah, ejen gapo dak, dengan cepat, atau ejen Yahudi, ejen komunis lah. Nah, ada tuduh kata dia ni apa, sokong kapi harbi dak, macam-macam lah kau orang lain mudah tuduh dak. Nah, kerana beza pendapat, berbeza sikap, nah, jangan kita cepat tuduh sebagainya lah. Walaupun ada meh-meh gitu pun kita jangan cepat. Kadang-kadang ijtihad, terutama dalam masalah pengurusan, masalah politik, masalah gapo ni banyak timbang taruh dah. Pun masalah Palestin lah. Palestin kita dak kata kita sokong Gaza dah. Dia banyak sudut tu. Ada setengah tu marah ke Gaza, ada perang Yahudi kata. Kalau perang gak kena timbuk orang Palestin di kuasa Israel ni berat lagi. Jadi banyak timbang taruh dah. Ada orang Palestin di Masjidil Aqsa, dia di kuasa Yahudi. Dia pergi semayang timbuk ke orang Yahudi. Jadi mereka tak ada senjata. Jadi orang yang duduk di Gaza ni ada senjata, dia tembak lagi lah. Itu dah. Jadi benda tu timbang taruh. Ada kata baik keluar daripada Palestin ni. Masalah negara Arab pening juga tak. Ada negara Arab tak sokong sokong tubuh negara Israel, tapi dia boleh beri sumbangan. Kalau tak sokong negara Israel tu sangat sumbangan kepada orang Palestin tu, kalau melalui negara banyakkan ni melalui negara Israel lah, tidak melalui Gaza dah. Dia buat bangunan ataupun sekolah-sekolah, rumah-rumah untuk orang Palestin yang berada di dan ini panggil negara Israel di situ dah. Dijajah dia habis sikit saja, masih dikuasai oleh PLO dah. Tapi kebanyakannya boleh ke Israel. PLO ni macam tu jadi dah. Macam anak buah dia dah, atau parti dalam kerajaan Israel dah. Gitulah, tak berkuasa. Tapi di Gaza ni dia macam ada negara sendiri dah, negara sendiri dah. Tapi apapun tu payah lah kita nak tuduh orang ni mudah-mudah tu payah lah. Kerana ada pertimbangan, banyak pertimbangan. Tak apalah tu nak nyabuinya untuk kita sangka baik. Jadi orang-orang aktivis ataupun pejuang Islam ni tidak boleh mudah-mudah tuduh orang kuasa, sokong liberal, sokong apa. Kerana kalau dia faham kitab Allah dan sunnah Rasulullah, sepatutnya dia cuba bersangka baik. Ini ada penyakit juga orang kata sunnah salafi dah, tuduh orang ni cepat-cepat lah. Dia kata dengan konsep barak, wala wal barak dah. Wala ni kita sokong menyokong orang-orang sama-sama Islam, sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Barak ni membenci dah. Asasnya betul, tapi kita nak praktik dia tidak semudah tu lah. Mata-mata dia Syiah dah, tepuk ahli bid'ah dah. Jadi payah nak balas orang ni. Kita nak anggap asas-asas dia, asas-asas orang ni Islam berlaku. Dia sangka baik dulu, dia tidak balas dulu dah. Itu baru betul dah. Lepas tu barulah baik sikit-sikit, bukan dengan kasar dah, bukan dengan secara drastik dah. Kalau nak ubah bukan secara drastik. Lepas tu kita nampak kalau medan siasah syariah. Siasah syariah ni masalahnya ialah melibatkan pengurusan lah. Politik, pengurusan, ijtihad, tindakan dah. Benda ni luah dah, mulai luah. Nak ambil tindakan luah. Jadi mudah berlaku perbezaan pendapat yang sangat luah lah.
Ada yang sempit, kerah, dan ada yang luas. Jadi mudah berlaku perbezaan. Jadi kita kena utamakan sangka baik, tidak ikut sangka buruk, kerana sangka buruk itu tidak berguna sama sekali. Mungkin ada yang cenderung mendiamkan seorang penguasa sementara orang lain berpendapat wajib melakukan konfrontasi. Jadi ada setengah macam-macam, ada setengah tak terlibat politik dah. Jadi kita kena meraihkan semua orang dah. Orang kita kata orang ni terlibat politik ni nak kuasa saja dah. Dia je ikhlasnya, bersih hati dia. Dia tak beli gapo atau pergi salafi dah. Secara politik, dia hati bersih. Orang lain ni cara politik hati busuk. Kotor, nak jatuh orang lain dah. Tidak juga, ada sisi baiknya. Begitu juga ada orang yang tidak minat tu, ada sisi baiknya. Dok main politik belaka tak ngaji bel lah, dah kata tak. Jadi semua tu ada sisi baik yang kita kena sangka baik pada saudara-saudara kita Islam lain. Ada setengah kata kena terlibat politik, ada setengah kata dakwah ni kalau terlibat politik jadi mudah terlibat perkara haram tak? Mudah macam-macam lah, baik nama kafir dan sebagainya dia politik dah. Macam-macam kita kena sangka baik dulu. Ada yang terima pilihan raya, ada tak terima pilihan raya. Macam-macam lah. Ada kata. Jadi kita tak boleh tuduh mudah-mudah nak kata orang ni liberal tolak Islam ke apa. Jangan mudah lah. Nak peringat tu boleh, tapi mudah-mudah tuduh jangan. Kita tak terlibat, tak tahu dah. Hak bahaya sekali dia kata bersangka buruk. Jadi ada ni orang yang sangka buruk dah, tuduh saudara Islam dia jahat lah ke apa dah, ada kepentingan ke apa. Dia pergi baik dengan orang hak jahat lagi dah. Dia salafi, dia baik dengan orang anti Islam pula dah. Kerana ada benda yang dia balas dengan orang pejuang Islam nya. Kurang ada silap lah, salah sikit memang ada silap lah. Sebagaimana Allah SWT kata tentang orang musyrik dalam firman-Nya, in hiya illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa dhanna ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Nama dah ni tak lebih setengah jam dah kat. Okeylah, perhati sikit dah. Mereka berbuat demikian tidak menurut melainkan sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsunya. Jadi dia ikut-ikut ni sangka-sangka yang buruk je dah. Lepas tu kerana hawa nafsu dia ada dah agenda anti dia dah, ada perasaan dia orang ni anti dah, orang parti ni anti dia dan sebagainya. Padahal demi sesungguhnya telah datang pada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Surah An-Najm surah 3 ayat 3. Jadi betul salahnya berdasarkan Al-Quran Sunnah. Mungkin berdasarkan sentimen dia, puak-puak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qawmal zalimin. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surah Al-Qasas surah 28 ayat 60. Jadi orang hak sesak ni, hak paling sesak, lebih sesak. Orang hak ada dalam hati perut dia jahat dah. Hawa nafsu dia ada benda, sentimen puak dah ada dah. Jadi dia tak ikut Al-Quran Sunnah, dia puak dah. Tok guru dia ke betul belaka dah. Tok guru tuduh orang ni Wahabi ke apa, orang sokong belaka dah. Sebenar dah. Dia tak kira lah benda tu kata tuduh musyabbih mujassimah tu benda yang melampau tak logik pun tak kira. Jika logik pun tok guru dia puak aku, gang aku dah. Ni pun kalau dia berasa gitu tidak bersikap adil, maka Allah akan tutup hati perut dia. Jadi lebih sesak. Kau nama kau sesak walaupun akan surga dah. Oleh sebab itu Allah memperingatkan para rasul walaupun mereka punya kedudukan yang tinggi di sisinya supaya tidak ikut hawa nafsu. Tok guru, bukan tok guru, Nabi sendiri dah. Tok guru sama telah lah. Tok guru pun jangan kita anggap tak boleh ikut hawa nafsu. Nabi sendiri pun yang maksum tu Allah suruh supaya jangan ikut hawa nafsu. Sama telah lah orang lain. Tak kira lah dia tok guru kau, bukan tok guru lagilah kena berhati-hati supaya tidak terikut hawa nafsu. Firman Allah SWT kepada Nabi Daud, ya Dawud inna ja'alna khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yudilluna an sabilillah
Hei Daud, sesungguhnya kami telah jadikanmu khalifah di muka bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah engkau ikut hawa nafsu. Kerana demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Surah Sad, surah ke-38 dia benar. Jadi Allah ni jadi khalifah, bukan khalifatullah hasah-hasah dia dah. Walaupun setengah ulama terima boleh sebut khalifatullah, tapi khalifah ni pengganti di belakang. Abu Bakar dipanggil khalifatul Rasulullah, pengganti Rasulullah. Umar dipanggil asal awal dipanggil khalifatul Rasulullah. 2 kali dah. Pengganti pada pengganti Rasulullah. Lepas Umar tu tak lama tu baru panggil Amirul Mukminin. Start zaman Umar ke Amirul Mukminin. Jadi asalnya khalifah ni pengganti makhluk, ganti sama-sama makhluk lah. Jadi ganti Nabi Daud ni ganti pada orang sebelum dia dah. Ganti pada pemerintah sebelum dia. Bukan dia ganti Allah, asal-asal gitulah. Tapi kalau dikatakan benar khalifah ni bukan dari segi maksudnya ganti Allah. Ganti Allah tu salah, tapi ganti pengganti kepada orang lain jadi utus yang diberikan oleh Allah, Allah suruh ganti orang lain. Gitulah khalifatullah dah. Macam ruhullah kau gapolah. Bukan ruh Allah tu Allah suruh dah. Ruh Allah bukan maksudnya daripada Allah ruh tu dah. Macam ajaran wahdatul wujud insanul kamil ataupun ajaran tasawuf pelik-pelik tu bukan gitu dah. Ruhullah tu maksudnya ruh yang Allah kan dia ni Allah buat direct, maka dia disandar kepada Allah. Gitu je khalifatullah. Kalau nak kata boleh bukan itulah. Tapi hak molek Dr. Basit kata tak payah wabuh dak khalifah tu. Bukan khalifah Rasulullah dak, khalifah di muka bumi gitulah. Tak apalah tu dari segi hilas dari segi maksud kena faham dah. Jadi Nabi Daud ni khalifah pengganti orang sebelum dia. Allah SWT suruh jangan hukum manusia ni. Bukan kena hukumnya manusia jalan ke hukum ni. Ya betul dah. Yang diikut apa yang adil nombor 1, lepas tu betul dah. Jangan ikut hawa nafsu. Demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jangan cepat nak geng aku tak guna. Orang VVIP atau artis kan. Tak boleh kena bukan lagi tu dah. Pasal dia akan jadi bala lah macam mana nak siar COVID kalau keadilan tak ada, rahmat Allah tak turun. Keadilan dulu. Kita tak kata Brunei ni bagus. Orang ni bagus. Tapi kadang-kadang rahmat Allah ni walaupun demo setengah-setengah tu tidak Islam mana nak negara kafir dah. Tapi Allah ni macam beri rahmat sikit pada negara kafir setengah-setengah tu kerana keadilan dia. Kita tempat tak ada ni jadi Allah macam nak marah. Biar bala mari dah. Jadi kita kena ingat tu, jangan di setengah tu cara ke baca Yasin dah. Tapi benda-benda yang dosa, benda-benda yang khianat ke rakyat ni ke gapo ni tak baik kira payah nah nak ilai bala tu dah. Okey. Bahkan pada para penutup para nabi Muhammad SAW Allah SWT firman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad dan mengutuskan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum agama dah. 'Ala syari'atin minal amri. Nah. Cukup dekat sedemo dah. Maka fattabi'ha kena ikut ajaran hak Allah ajar tu. Allah suruh Nabi ni, Nabi Muhammad sendiri ikut ajaran syariat hak Nabi ajar. Ya Allah ajar pada Nabi tu. Dan janganlah engkau turut hawa nafsu orang tidak mengetahui perkara yang benar. Wala tattabi' hawa alladziina la ya'lamun. Dia biar adil, biar betul dah. Okay, geng. Bukan akak geng. Orang ni, geng aku tak kena hukum rasuah. Orang ni kena dah. Okey. Ikhlas sebenarnya bawa kepada penyatuan. Sedangkan mengikut hawa nafsu bawa kepada perceraian. Masalah lebah-lebah ni kan ada pecah belah ni kan ikut hawa nafsu lah. Kerana nak berkuasa dan sebagainya. Perkara yang paling banyak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam dahulu hingga sekarang adalah menurut hawa nafsu dah. Bukan adil. Tapi ikut hawa nafsu. Dan sebab itulah ahli sunnah, yakni para ahli hadis, menamakan kelompok yang menyimpang daripada jalan lurus dengan istilah ahlul ahwa. Orang-orang ikut hawa nafsu dah. Ahlul ahwa dipanggil ahlul hawa nafsu dah. Ahwa ni lah. Seringkali perselisihan yang timbul tidak bersifat mendasar atau tidak hakiki, tapi hawa nafsu telah membesar-besarkannya dah. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada sifat ini. Jadi hak balas-balas kat zaman dulu lagi kadang-kadang sama-sama tak guru pebalas ni. Kita anggap okey apa lah ni tak. Orang tak guru pebalas juga.
kerana ada sangka buruk, sangka baik, dan kerana hawa nafsu dia, kerana puak dia. Tuduh orang ni Wahabi, tuduh orang ni Mujassimah, Musyabbihah dan sebagainya, kerana puak. Kerana politik, kerana apa, tuduh orang ni liberal, mudah-mudah kan. Jadi benda ni boleh merosakkan iman kita, merosakkan amal kita. Kerana kita mudah terjebak hawa nafsu dah. Dulu ulama-ulama berbuh hawa nafsu ni golongan bid'ah, Syiah dan sebagainya. Jahmiyah lah, ataupun golongan-golongan ilmu kalam ni, lebih-lebih Mu'tazilah ni, dia berbuh sebagai ahli ahwa, orang-orang yang ikut hawa nafsu. Sebab apa? Sebenarnya mereka ni orang taklid, ikut buta tok guru dia ajar. Orang lain nak betul tak boleh dah. Kerana tok guru aku atau geng aku ni kena betul berlaku dah. Dan sekali dia tidak boleh bersifat terbuka, dia tak boleh menerima pandangan orang lain. Golongan aku yang betul saja, dia jadi ikut nafsu, dia sangka buruk pada lain. Dia beri tafsiran yang tak betul pada orang lain. Orang lain maksudnya lain dah. Macam Allah ni kata bertempat. Itu dah orang lain berkata ni Allah serupa makhluk. Sebab Allah tidak memerlukan tempat, tidak terikat dengan masa dan tempat. Betul lah satu sudut tu dah. Betul lah gitu dah. Tapi orang lain kata di atas arash kau gapo ni, bukan masalah tempat. Sebab Al-Quran sendiri sebut, siapa ni 7 tempat dia sebut. Summastawa 'ala arsh, Allah ni beristiwa atas arsh. Macam mana kita nak ubah mudah-mudah ayat Quran tu dengan pendapat ulama ataupun pendapat ulama-ulama kalam saja dah. Jadi tapi ni pun tidak kata Allah ni memerlukan tempat. Quran sebut gitu dah. Hadis pun sebut gitu dah. Nak mana dah. Jadi jangan kita terlampau ikut hawa nafsu kerana nak pakai Allah wujud bila makan tu. Tidak ada pengecualian dah. Kita kena kecuali ni, baru tidak tuduh orang lain itu sebagai musyabbih, menyamakan Allah dengan makhluk, ataupun mujassimah, menjisimkan Allah, membentuk rupa ke Allah seperti makhluk. Baru kita tak kata orang gitu dah. Sebabnya kita telah bersangka baik dan kita telah beri otak kita dah terima pendapat orang lain dulu. Mungkin dia ni sudut lain dah. Mungkin dia sudut lain. Dia ada sebenarnya istilah pada Ibnu Taimiyah sebut, dia panggil makanul adami dah. Tempat yang tak ada sebelum ni dah. Allah ni ada tempat yang tak ada. Bukan tempat sungguh lah, tempat lain dikuasai dah. Ni bukan tempat yang tidak dikuasai. Kenapa kita nak pakai gini lah, ada ulama-ulama ahli sunnah dulu, salaf dulu. Kerana yang kata dia matlamat dia bukan tempat, nak cerita tempat, nak cerita ni. Allah sebut dalam Quran banyak kali semastawa Allah beristiwa atas arash, berada di atas arash tu. Nak suruh Allah tidak dikatakan bergabung dengan makhluk. Pasal banyak ajaran sesat gini ni. Kita tengok Hindu hak sembah 3 juta Tuhan tu. Sebab dia sebenarnya kata Tuhan ni bergabung dengan makhluk. Dah. Tuhan berlaku dak. Jadi alam ni jadi Tuhan dak. Mikir gitulah. Sebab itu Quran sebut gitu dak. Jadi tak pelik lah ulama salah pegang zahir gitu. Bukan dengan maksud tidak diliputi oleh tempat atau masa sehingga Allah lemah. Kena ikut masa, kena ikut tempat. Bergantung tempat tidak dah. Itulah beberapa perkara kita nak baik. Jangan kita bersangka buruk dengan orang lain, jangan kita ikut hawa nafsu kita sehingga kita ni akak gas diri, tuduh orang lain dengan tidak orang maksudkan. Orang lain fikir dengan takrif itu lain. Makan bagi orang lain tempat atau bagi orang lain itu lain, kita ni makan bagi tempat kita ni geng kita lain. Jadi kita kena sangka baik dulu, baru kita boleh bincang, baru kita boleh selesai masalah pecah belah. Setakat itulah tazkirah kita lama dah ni. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.